Aina. Exist or not exist? Valid or not valid? Valid. Aina say valid. Haikal? Valid. Haikal say valid. Siapa yang say valid? Aina, Haikal, Huzaini, Harisha. Sabrina say no. Why not? Sebab M tu tak boleh, tak ada positif atau negatif. Dia kena ada positif dia. Dia mai lah. Dia bangun tidur dah kawan-kawan. Good morning ladies and gentlemen. So, first question over here. Aina tengok balik lah video yang kita bincang last week tu. So, kita ada NLMS over here and like Sabrina say, benda ni adalah invalid. Okay, benda ni adalah salah. Okay, benda ni salah. Sebab apa dia salah? Sebab M tak boleh jadi satu. M kena sama ada positif satu atau negatif satu. Setuju? Okay. So, over here dia adalah invalid. Make sense? Are we together still? Haikal? Next question. Kita nak ulang balik lah. Alright, memang nak ulang pun. Next question. Aina, yes or no? Invalid. Sebab L dia mesti bawah 2. L dia mesti bawah daripada 2. So, the full explanation? The full explanation? 2, 1, negative 1 and negative 1 over 2. Because macam mana kita explain? Kita bincang last week. Kita bincangkan last week macam mana explain? Soalan tutung, betul tak? When n is equal to 2, L must be 0, 1 and 2. 0, 1 and 2. 0 and 1. Thank you. Kan saya cakap dah, chapter yang senang je main dengan nombor kecil-kecil. Tapi nombor kecil-kecil tu boleh buat apa pening, aku tak tahu apa cerita dia. Yes, it's an invalid because when n equals to 2, L must be 0 and 1 only. Therefore, L2 tak boleh diterima. Cari salah kat mana? Cari salah kat mana dan kamu akan explain mengikut apa yang kita guna. Kawan depan tu akan jadi reason dia. So, bila kamu explain, kamu kena guna kawan depan. Okay? Next question. Haikal, yes, no? Yes. Yes. Kalau yes, what is the designated, tak dan minum kopi laju sangat jawab. Yes. And over here kalau yes, what would be the designated subshell? D. D je. Designated subshell, kalau kamu ingat last week kita bincang subshell. Betul? Saya tunjuk, saya rasa. Subshell tu adalah mana, saya highlight. Kalau tak silap saya ni ada kan? So, subshell dia? Nak satu-satu lah. Yang satu. Jawapan dia satu je. Jawapan Haikal tadi, Haikal tadi orbital. Alright, kalau tiga apa? 3 subshell. No. Subshell untuk dia. Benda ni subshell. Benda ni subshell, betul Kas? So subshell dia? Subshell orang atas ni? Kalau jawapan Haikal tadi adalah kalau Miss Wong tanya shape of orbital. Kalau saya tanya shape of orbital, jawapan Haikal D orbital. Betul. Tapi kalau subshell, anybody class? 4D. Thank you Harisha. 4D. Okay.
So designated subshell. Designated subshell bermakna subshell untuk dia yang di mana kita akan tengok pada N dan kita akan tengok pada L. Apa-apa cerita pasal orbital, apa-apa cerita pasal subshell, kita tak payah tengok nombor belakang pun. Okay, setuju? Okay. So, kalau subshell dia adalah 4D shape of orbital, dia adalah D orbital sebab benda ni adalah valid. Benda ni wujud. Yes, dia valid. Okay. Are we done so far? Seronok? Happy? Kalau happy, saya nak sambung sikit. What would be the maximum electron when N equals to 3, M equals to 0? Dua je syarat saya. Tulis saya. How many, Miss? How many? How many maximum electron when N equals to 3, M equals to 0. Duk correct English aku pula dah. But yes, it's correct. How many? Six. Danish kata 6. Ada jawapan lain? Aina? Six. Jawapan Miss. saya 2. Jawapan Aina 2. Sarah? So, saya ada jawapan 2. Saya ada jawapan 6. 6. Haikal? 6. 6. Farah? 6. 6. Let's see, Aina. So, over here, when N equals to 3, M equals to 0, bermakna syarat yang soalan bagi hanya ada 2. So, kita nak cari elektron yang memenuhi syarat, betul? Dengan kata lain, soalan tak bagi syarat L, soalan tak bagi syarat S. Therefore, mungkin kita akan ambil semua L, kita mungkin akan ambil semua S. So, bila N sama dengan 3, cari dulu L tu. L yang boleh wujud kat sini adalah 0, 1, 2. Betul? 0, 1, 2, Aina, bermakna dia adalah what orbital over here? 0, 1, 2 adalah orbital apa? D orbital. D orbital je. SPD. Kita boleh ada SPD dan disebabkan soalan tak bagi L sebagai syarat, therefore SPD pun kita kena tengok. Selagi soalan tak bagi syarat, semua tu kita kena tengok. Okay? So, kalau dia adalah SPD, bermakna kita boleh ada 3S, kita boleh ada 3P, kita boleh ada 3D. Seperti saya cakap last week, kalau syarat soalan dah bermain dengan M ataupun S, kita kena lukis. Baru senang nak nampak. Hang lukis tu tadi, saya rasa Danish siap jawab tak sampai 10 minit. Hang lukis benda ni mungkin 10 saat je. Daripada hang imagine nak 2 minit, baik hang lukis. Betul? Alright? So 3S kamu kena fikir, kamu kena link balik. Kalau 3S bermakna L kosong, bermakna M kosong. Kalau M kosong, soalan Miss Wong kat sini, Aina, kita ambil tak kotak ni? Apa dia? Macam mana? Kalau sekarang dia adalah 3S sebab bila N3, L kosong, saya ada S orbital. So kalau 3S bermakna L kosong, M kosong. So elektron dalam kotak ni memenuhi syarat tak? Semua orang faham sayang? Sebab Satu kan perlu. kalau Sambung. Kalau? sebab kan kalau M sama dengan kosong, S tu dia boleh jadi negatif 1/2 and positif 1/2 kan? Ya, elektron dalam ni boleh positif half, negatif half. So soalan Miss Wong sekarang soalan tak ada S tau. Soalan tak ada S. So kotak ni kita ambil kira tak? Kotak
kotak ni memenuhi syarat tak? Hang tak tengok balik apa yang kita belajar last week, did you? Yeah. Thank you. So, kotak ni akan memenuhi syarat. Elektron dalam kotak ni adalah N sama dengan 3, adalah M sama dengan 0. Sama juga, saya rasa yang lain dah tahu dah. Kat sini adalah L1. So, M negative 1, 0 positive 1. Huzaini, berapa kotak? Yup. Kat sini berapa Yang kotak? kat tengah tu ah. Ha. Ambil satu je. Ambil 1, 2, 3. Apa dia? Ambil berapa kotak kat sini? Untuk yang bawah tu ah. Untuk Dengan untuk dia punya syarat tu ah. ya, untuk soalan dia lah sayang. Ambil Ha? 3. Ambil semua kotak? L sama dengan 1 sayang. L sama dengan 1, M boleh jadi negatif 1, 0 positif 1. Dan kita nak syarat kita hanya apa sayang? N3 M0. So, M saya nak 0 je. So, saya ambil berapa kotak? 1. Untuk D? Untuk 3D? dia ambil 1 juga. Kenapa ambil 1 je? Sebab M sama dengan 0. L sama dengan 2, M boleh jadi negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Dan kita sekarang hanya nak 0. Dan bila kita hanya nak 0, bermakna kita akan ambil 1 kotak je. Dan macam Aina cakap tadi, 1 kotak akan pegang 2 elektron. So, syarat ataupun bilangan elektron yang memenuhi syarat pada N sama dengan 3. N sama dengan 3, nampak 3 ni semua. So, memenuhi syarat. Dan saya nak M0. So, M0 bermakna S pun kita ambil. P kita ambil 1 kotak. D kita ambil 1 kotak. So, maksimum elektron 6. Next question. Tak puas hati betul saya. Macam saya tak mengajar last week. Ajar lambat pun sama, ajar cepat pun sama. Lain kali kita ajar cepat je lah. Kelas lain 1 minggu habis 1 topik weh. Maximum electron 1, N equals to 4, L equals to 1, S equals to positive half. Max electron. Sabrina jadi? Yang dah ada jawapan tunjuk jari. Salah, Zaini. Okay. Hang teka juga. Danish, yes. Dah ingat ke Miss suruh angkat jari macam nak jawab tu. Tak. Danish, yes. Lagi, Anis? Yes. Yes, Haikal. Now your brain is working, Haikal. Finally. Dah nampak cahaya sikit. Yes, Sarah. Sarah? Sekejap. Okay. Lukis, jangan imagine. Tu je. Dalam exam. Sekarang kalau kamu imagine mungkin kamu dapat. Nanti bila dalam exam 2 jam. Sampai soalan ni, kepala otak hang dah bingung dah weh. Tak payah. Okay, lukis. Harisha? No. Aikan dah kan tadi. Aina? Aina, you'll be lost. Sebab soalan ni, saya dah pesan dah last week. Benda ni saya akan... Kenapa saya ajar benda ni last week banyak dan kenapa saya ulang balik benda ni hari ni? Sebab soalan hari ni pun saya nak bincang lah benda ni. Okay? You'll be lost, man. Harisha dapat dah?
Yang lain semua jawapan betul kecuali Harisha. Harisha, soalan Miss Wong satu je. When n equals to 4, L equals to 1, what is the sub-shell? 4P. 4P. So Harisha, berapa kotak 4P? Ada 3. 4P ada 3 kotak, betul? Yang lain? So dalam 3 kotak, kita tahu L sama dengan 1 bermakna M sama dengan kosong, negatif 1, positif 1. Dan soalan tak bagi syarat tu. Betul? Kita ambil semualah. So, dalam setiap kotak, kita ada 2 elektron. Tapi Harisha, kita nak. So, berapa Harisha? Dia senyum dah tu. Dia nampak lah tu. S positive half, therefore kita hanya ambil arrow ke atas bermakna dalam 6 maksimum kita hanya ambil 3. Alright, next question for this. On top of this, selain daripada maximum electron, last week kita bincang satu benda, all possible quantum number. Ingat? All possible set of quantum number kat sini, dan disebabkan kita katakan, bukan kita katakan, kita kira dan kita dapat tahu maximum electron kat sini 3. Therefore, soalan pertama Harisha, how many possible quantum number? 3. Yang pertama sayang? 4, 1, 0, positif half. Haikal? Yang kedua? 4, 1, negatif 1, positif half. Aina yang ketiga? 4, 1, positif 1 and positif 1/2. Thank you. Next question, similar thing. Saya nak maximum electron dan saya nak all possible quantum number untuk syarat yang saya akan bagi sekarang. Disebabkan kamu ramai start kat M tadi, so syarat saya akan melibatkan M lah. When n equals to 3, M equals to negative 1. Okay. Zainin? Yes. Zaini, yes. Danish? Yes. Good. Once kamu dapat, benda ni takkan jadi susah. Satu je. Untuk orang-orang yang dah dapat tu, jangan overconfident dalam exam, jangan tak tulis. Tu je saya pesan. The moment kamu dah dapat tu, biasanya memang kamu akan dapat. Saya bagi, apa lagi? Saya bagi soalan apa pun cara dia sama je. Okay? Sabrina? Yes. Sarah? No. Miss, Yeah? untuk number of electron tu, untuk dua-dua saya buat terus quantum number, boleh kan? Boleh. Dia nak quantum number, buatlah. Sarah, no. Harisha? Jari? Yes. Farah? Yes. Haikal? Good. Aina? Aina? Yes, Miss. Saya dapat sikit. Dapat apa? Tak masuk kelas saya tak apa sayang. Tapi yes. Saya dapat 4 possible quantum number. Okay. 4 possible quantum number. Give me all of that.
3, 1, negative 1 and negative 1 over 2. And then 3, 1, negative 1, positive 1 over 2. And then 3, 2, negative 1, negative 1 over 2. And then 3, 2, negative 1, positive 1 over 2. Setuju kelas? Setuju? Good. When n equals to 3, L sama dengan negatif 1 adalah syarat dia, bermakna L kita mungkin ambil semua. So L yang boleh wujud kat sini adalah 0, 1, 2 disebabkan n kita 3. So kita akan wujud 3S, kita akan wujud 3P, kita akan wujud 3D. Conteng je kat bawah tu. Conteng je. Alright? Daripada hang imagine baik hang conteng lepas tu hang nampak terus kotak tu. So bila kamu dah conteng, kamu perasan, okay, kat sini L kosong, M kosong je. So kita tak ambil. Sebab saya nak M negatif 1. So L sama dengan 1, M sama dengan negatif 1, kosong positif 1. Kita ambil satu kotak. 3D pun sama, kita ambil satu kotak. So, kalau kamu tengok quantum number, kamu akan perasan the N dengan M tak boleh ubah. Semua N adalah 3, semua M adalah negatif 1. Sebab itu adalah yang diberi dalam syarat. Alright, nampak? So, yang akan berubah disebabkan L adalah 1 dan juga L adalah 2. So, yang ni boleh ubah daripada 1 kepada 2. Dan S, samalah S kenapa positive half, negative half? Sebab satu kotak ada 2 elektron. Good. Question? Boleh sambung? Alright, along the way, semua soalan yang kita jumpa nanti pun saya akan tanya balik benda ni. Dan hari ni ada 2 benda penting yang kita nak belajar, which is your electronic configuration. Dia bukan penting apa. Semua electronic configuration yang kita belajar ni, kita dah bincang dalam last week. So hari ni more on soalan, banyak extra soalan dan juga rules and regulation dia. So electronic configuration, Miss Wong nak ingatkan satu benda je. Electronic configuration ada 2 jenis. Dua-dua ini, your SPDF notation dan juga your orbital diagram, dua-dua ini adalah electronic configuration. Okay? Diorang bukan benda lain. Diorang dua-dua tu duduk electronic configuration box, SPDF notation, orbital diagram. Dua-dua adalah electronic configuration. So kalau soalan guna perkataan electronic configuration, hang jangan tak tahu apa pula. Nak jawab apa? Dua tu lah. Dan keyword dia, biasanya, saya guna perkataan biasanya. Biasanya kalau soalan kata right electronic configuration, bermakna dia minta SPDF notation. Biasanya. Kalau soalan kata draw electronic configuration, biasanya adalah orbital diagram. Biasanya. Okay? So, kalau soalan sebenarnya, jujurlah, sebenarnya kalau soalan hanya guna perkataan electronic configuration, dia tak cakap dia nak SPDF notation atau orbital diagram, jawapan yang kamu bagi mana-mana pun betul. Secara jujurnya. Tapi kalau soalan dah memang guna perkataan right SPDF notation, hang jangan gatal lah. Hang boleh lukis. Hang boleh lukis orbital diagram. Tapi pada masa yang sama, jawapan kamu kena ada SPDF notation. Okay? Dan SPDF notation, prinsipal pertama yang kamu akan jumpa untuk SPDF notation ni adalah Aufbau principle. Dengar dah? Tengok dah video? Okay. Kalau tengok dah dan dengar dah, Aina. SPDF notation according to Aufbau principle daripada 1s2. Sambung dengan 2s2. Lagi sambung. Okay, 2p6. And then 3s2. 3p6. And then 4s2. 3d10 and then 4s2 4p6, sorry. Thank you. Okay. So, yang ni adalah according to apa yang Aufbau cakap lah. Alright. By the way, Aufbau tu bukan orang tau. Aufbau tu adalah satu term yang menunjukkan meningkat.
Alright, tapi kalau nak letak nama anak Muhammad Afbal pun saya rasa dia pandai lah sikit kimia kan, boleh je. Sedap lah. Daripada Muhammad Alif Haikal, betul tak dia jawab kimia. Baik Muhammad Afbal betul boleh tulis kimia. Saya gurau je sayang. Pandai je Haikal pun. So, according to Afbal principle, your SPDF notation akan disusun seperti apa yang kita ada kat depan. Dan saya rasa the trick over there adalah kat sini. The trick is here. Selepas 3P, kita mesti kena sambung kepada 4S sebelum 3D. Dengan kata lain, according to Afbal, kita mesti kena isi lower energy orbital. Kalau kamu tengok, perkataan yang Afbal guna kat situ adalah lower energy orbital. Bermakna kita tak tengok N. N adalah lower energy level. Betul? Ada tak perkataan level kat Afbal? Tak ada. So, apa maksud lower energy orbital? Bermakna 4S. The entire 4S, satu biji tu, ada tenaga yang lebih rendah berbanding 3D. Sebab tu 4S kena penuh. 4S2 dah penuh, baru 3D boleh diisi. Okay, itu maksud dia. So, saya rasa the trick sebenarnya kat sini je lah. So, lepas 3P mesti kena isi 4S, baru isi 3D, baru kamu sambung balik kepada 4P. Okay? Alright? Question so far? That is your SPDF notation. Dan kalau orbital diagram, bentuk orbital diagram kita duk lukis dah. Huzaini duk gelap apa? Tengok phone. Ya. Duk senyum apa? Yeah. Han ingat aku bodoh ke apa? Han tengok-tengok betul aku senyum. Han duk mesej dengan girlfriend apa? Cakap dengan dia, Miss Wan nak jumpa nanti. Where we are? Orbital diagram. So, orbital diagram cara dia adalah kita akan lukis kotak. Cuma Miss Wan nak ingatkan satu, kalau kotak kamu tak dilabel. Kalau kotak kamu tak dilabel, nama dia bukan orbital diagram. Nama dia kotak. Okay? Dia hanya akan jadi orbital diagram sebab kita letak 1S. Sebab kita letak 2S. Sebab kita letak 2P. Baru benda tu dipanggil sebagai orbital diagram. Nampak? And ada orang guna cara lain selain kotak? Tengok video lain, nota lain? Alright, nota Miss Wong pun tak tengok, nak view kat nota orang lain. Tak lah. Okay. So, over here, saya memang suka guna kotak dan kita akan kekalkan dengan kotak tu lah. Okay, just one thing. Again, dia hanya akan jadi kotak kosong kalau dia tak ada label. Make sure label. Benda pertama. Benda kedua, look at it. Bila dalam orbital diagram, kita letak tak elektron? Jangan letak. Ni saya pesan. Sebab kalau kamu letak, kita pangkah. Okay? Saya pesan siap-siap dah. Bila kita ada kotak dan kita hanya label nama kotak tu, jangan letak elektron. Kenapa jangan letak elektron? Sebab elektron duduk atas. Nampak? Elektron tu kalau tak letak, kita nak tahu macam mana. Sebab elektron tu duduk atas. Make sense? Dan sekarang kalau saya adalah 2P3. Kalau yang teacher ada kat sini adalah 1S2, 2S2, 2P3. Okay? So kita nak fokus pada 2P3. 3 elektron pada P orbital ini, soalan saya, Aina, 3 elektron tu susun macam mana? Semua setiap kotak tu isi satu. Setiap satu kotak tu isi satu. Kalau isi macam ni? Satu juga. Cuba bagi ayat lengkap sikit. Bagi ayat macam tu, bagi ada sepi memasak, kena marah tau. Okay. 3 kotak tu positif 1/2. Positif 1/2 semua. Kalau semua negatif 1/2? Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh pula. Kalau semua, tadi hang kata semua positif 1/2. Sekarang saya kata semua negatif 1/2 boleh pula. So cuba bagi ayat sikit.
So apa maksud dia? Betul, setiap satu kena dapat satu dulu. So setiap satu kita bagi satu. So contoh pertama yang saya bagi kat Aina tadi sebagai jawapan, Aina kata ayat pertama dia adalah setiap kotak dapat satu. So Miss Wong bagi contoh this one. Dan Aina kata salah. Kelas 7 salah? Okay. So kalau salah, bermakna setiap satu kotak kena dapat satu. Dan saya rasa ayat yang lengkap adalah setiap satu kotak kena dapat satu elektron yang spin sama. Alright, setiap satu kotak kena dapat satu elektron yang di mana spin dia sama. Dan bila spin dia sama, kita ada dua spin. Kalau atas, semua atas. Kalau bawah, semua bawah. And soalan saya, Haikal, siapa cakap benda ni? Akhbar. Akhbar. Hello? Siapa cakap benda ni? Nama dia lebih kurang ni. Ada tiga je, saya bagi. Thank you. Hansru. Dan Hansru tu nama orang lah sebab tu dia kena ada S. Alright, dia punya. So, apa yang Hansru cakap kat sini? In a set of degenerate orbital, all electron, every orbital must have a singly filled electron with same spin. Dia kena isi satu dan dengan syarat satu tu mesti kena same spin. So, kita dah masuk dah Akhbar rules and your Hans rules, semua tu lah. Okay. Setakat ni. Tak ada. So, saya nak kamu nampak beza. Apa beza SPDF notation? Apa beza orbital diagram? Just sayang, satu benda dalam orbital diagram mesti kena ada nama dan mesti kena ada label. Kalau dia tak ada nama, dia tak ada label, nama tu kotak. Bukan orbital diagram. Okay? Betul lah. Betul tak? Okay? Cuba kalau dalam nota saya buang semua label 1S2 to S2 tu. Tu orbital diagram ke kotak? Kotak kan? Okay? So that is what Akhbar said, nothing much. Benda ni kamu tak perlu hafal. Benda ni dalam exam kalau kamu sangat-sangat lupa boleh buat. Tapi saya rasa tak patut lupa lah. Okay, tak patut lupa. Cuma Miss Wong nak pesan dalam Akhbar principle, ramai yang akan argue, bukan argue lah, dia orang mana berani nak argue dengan saya kan. Ramai akan tanya, kenapa lepas 3P bukan 3D? Kenapa lepas 3P adalah 4S? Ramai akan tanya benda ni. Okay? Why like that? Sebab keyword dia, kalau kamu baca apa yang Akhbar cakap, keyword dia adalah orbital of the lower energy first. Bukan lower energy level. Kalau lower energy level bermakna N yang rendah. Betul? Tapi sekarang, orbital tu yang mempunyai tenaga yang rendah. So dengan kata lain, 4S akan ada lower energy orbital compare to your 3D. Alright, compare to your 3D, 3D kat sini ada higher energy orbital. Okay, nampak cerita dia? Okay, so before the field the orbital of the higher energy, so saya rasa trick dia hanya duduk pada 3P, 4S, 3D. Dan ada dua cara nak tulis, siapa yang tengok video dia akan perasan, kadang-kadang teacher susun macam ni. Kadang-kadang Miss Wong akan susun like this. Alright, susun like this. Saya akan isi dulu 4S, saya still akan isi 4S, lepas tu baru saya tulis 3D. Katakanlah kita bagi penuh sikit baru nampak. Sebab saya nak bagi nampak elektron tu sama. Katakan 4S2, 3D5. So over here 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Dan saya nak kamu pay attention. Bilangan elektron kita sama sayang. Bilangan elektron kita sama 4S2, 3D5. 4S2, 3D5. Dengan kata lain, yang beza atas dengan bawah hanya susunan atau cara tulis. Betul? Dua-dua betul. Kalau kamu tanya saya, which one betul? Dua-dua betul ke? Yang ni susun ikut urutan N. Urutan N. Okay? N1, N2, N3, N4. Tapi kalau kamu perasan, elektron tadi, Miss Wong isi kat sini dulu tau. So, kita tulis 4S tu jauh sikit, lepas tu patah balik 3D. Nampak? Okay, tadi saya tulis tu. Kat sini pula, ikut urutan apa? Kat sini ikut urutan
energy of the orbital. Okay. So kalau kamu tanya saya, siapa betul? Dua-dua betul. Dua-dua saya akan guna dalam soalan nanti. So mana-mana yang kamu selesa nak guna, saya okay. Okay? Boleh. Syarat dia hanya satu. 4S kena penuh sebelum kamu nampak 3D. Itu je syarat dia. 4S kena dah ada 4S2 baru boleh ada 3D. Itu je syarat dia. Okay? So Baras, kita bergerak kepada Hansrul. So Hansrul kat sini. Ada banyak kotak, so kita dah tahu each orbital is filled singly with the electron of the same speed before pair. Okay? So dia mesti kena isi satu-satu dengan elektron yang sama arah. Dan kenapa macam tu? Reason senang. Sebab diorang adalah degenerate orbital, sebab diorang adalah tenaga yang sama. Dan dalam silibus kita sayang, senang. Degenerate orbital kita ada dua je. P orbital, D orbital. Okay. Benda ni saya pernah cerita tau. Last week. Saya pernah cerita pakcik ni adalah PX, PY, PZ. Betul? Ataupun kita panggil benda tu -1, kosong, +1. Ingat? Dan saya pernah guna ayat yang mana satu PX, yang mana satu PY, yang mana satu PZ. Dan saya kata boleh beza tak yang mana kotak adalah PX? Tak boleh. Sabrina kata tak. Sebab apa sayang? Kenapa tak boleh beza? Sebab dia ada nombor. Sebab? Tak dengar, bukan salah tak dengar. Sebab dia tak ada nombor. Sebab dia tak ada nombor lagi. Farah? Kenapa tak boleh beza yang mana adalah -1, kosong, +1 atau PX, PY, PZ? Sebab kita tak tahu yang dia letak tu kat mana. Sebab kita tak tahu yang letak tu kat mana sayang, satu je. Kenapa kita tak tahu? Sebab semua tenaga diorang sama. Dengan kata lain, setiap kotak ni dalam P orbital, setiap kotak 3 ni sama. Exactly the same. Dia adalah macam saya letak 3 iPhone yang sama sebiji, model yang sama, color yang sama, saya letak kat situ, saya tanya yang mana satu adalah yang nombor 1. Tak ada siapa boleh beza because they are identical. They are the same energy. So when they are the same energy, so kita kena bagi sama rata. Bila kamu isi elektron, kita kena isi 1, 1 dulu. Betul? Okay. So kita dah bincang tadi, sama ada isi atas 1 ataupun isi bawah 1 sama. So soalan Miss Wong sekarang, katakan Miss Wong ada 2p2. So dalam 2p ni, Miss Wong nak isi 2 elektron je. Betul tak 2 elektron Miss Wong isi like this? Sabrina say no. Aisyah, Sarah? Yes. Harisha say yes. Aina? Huzaini say yes. Haikal? No. Danish? No. Anis? Farah? Farah say yes. Harisha say yes. Anis? Huzaini say yes. Sayang, sekarang dia sama. They're exactly the same. Betul? So kalau saya bagi kiri ke dulu, saya bagi kanan ke dulu, saya bagi tengah ke, saya bagi mana pun, sama je kan? Kan? Boleh beza ke? Tak boleh. Kita biasa, saya faham. Biasanya, katakanlah, biasanya kalau kat sini adalah 3D7. 3D7, 7 elektron. So biasanya kalau kamu tengok Miss Wong lukis dalam video pun, Miss Wong akan mula dengan positive half dari kiri, bergerak ke kanan, lepas tu kita isi like this. Dari kiri ke kanan. Betul? Sebab yang tu habit manusia biasa weh. Kalau sekarang Miss Wong ada 3D7, exactly the same 3D7. Alright, tapi Miss Wong isi like this. Cuba tengok tengok cara saya lukis. Kalau saya isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lain ke? Lain lah, tapi salah ke? Tak salah kan? Sama je, nampak? Okay, dia sama je. So,
of course, biasa kita jawab pun kita akan isi dari kiri ke kanan. Semua soalan saya isi dari kiri ke kanan. Tapi adakah dia wajib isi kiri ke kanan? Tak. Yang dia wajib satu je. Bila kita ada degenerate orbital, bila kita ada p orbital, d orbital, degenerate orbital bermakna diorang ada tenaga yang sama, syarat dia satu je. Semua orang kena dapat satu yang same spin sebelum pair up. Itu je. Itu je syarat dia. So kalau saya ada kat sini adalah 2p4. Okay? Kalau Miss Wong letak macam ni. Yang ni betul atau salah? Alisha? Betul atau salah? Had ni salah. Kenapa had ni salah? Zaini betul? 2p4. Had ni salah. Kenapa had ni salah? Sebab tak ada orang. Ada seorang yang tak dapat apa. Betul? So yang tu salah. Tapi kalau 2p4 Miss Wong adalah like this. Kalau 2p4 kita isi 1, 1, 1. Letak mata dulu. Lepas tu Miss Wong tak nak start dari kiri. Boring lah asyik dari kiri. Bila nak pandai, Miss Wong letak sini. Salah ke? Nampak? Alright? So saya nak kamu pandai bermain dengan benda ni. Alright, saya nak kamu pandai bermain dengan benda ni. Syarat dia adalah kita kena isi setiap orang satu with the same speed. Lepas tu, kita pair up dengan opposite speed. Okay? Tapi satu je. Kita tak semestinya mula dari kiri. Boleh mula kanan, boleh mula tengah, boleh ikut suka hati hang. The single spin yang kamu isi, the first electron yang kamu isi with the same spin pun tak semestinya atas. Boleh jadi bawah. Baru pair up dengan atas. Okay? Boleh? Nampak? So, degenerate orbital kita ada P dengan S je. So, isu akan jatuh pada P dengan S sahajalah. Alright? Question? Tak ada. Okay. Next. Tak bagi contoh sangat sebab nak buat soalan tutur terus. Esok hari Jumaat nanti baru saya bagi contoh lain yang saya nak tanyalah terus dalam tu. Alright. Kat sini Pauli. Saya nak kamu check satu benda je. Ni dia bukan salah pun. Just banyaklah panjanglah cerita dia. Pauli kita tahun ni ada S. Dalam nota saya tak ada saya. Tapi dalam video saya ada. Pauli saya ada S. So ubah balik. Pauli kita ada S. Saya nak ingatkan spelling kita tak boleh salah langsung. Bermakna kalau afbau dia adalah afbau principal tak ada S. Dan kalau dia adalah principal hang jangan tukar dia jadi rules. Yang kedua kita ada Hansro ada S. Yang ketiga kita ada Pauli, jangan salah eja. Pauli exclusion principle. Jangan salah eja. This is the finalized name yang kita akan guna sepanjang semester. Okay? Jangan salah eja. Okay? So, apa yang Pauli cakap? Simple gila. Yang kita selalu cakap dari awal hari tu masa kita belajar benda ni. Bila kita belajar quantum number. State that no two electron in an atom can have the same 4 quantum number. Diorang tak boleh ada IC nombor yang sama. Diorang tak boleh ada quantum number yang sama. Semua elektron kena pegang quantum number yang berbeza. Dan cara nak buat senang je. Kita bagi contoh satu lah. Kat sini katakan dia adalah 2s. So kalau 2s mesong sekarang ada 2 elektron yang sama spin. Sama. Okay? Saya tahu dia salah. So kalau dia adalah sama kat sini, saya nak quantum number untuk setiap satu elektron. Aina, quantum number untuk elektron ni? Elektron kiri? Start dari NLMS ni. Ya. Quantum number? 2, 0, 0, positive 1/2. Betul kelas? Dan kalau dia adalah, pasangan dia adalah ke atas juga, bermakna dia akan ada quantum number yang sama. Sebab tu dia tak boleh. Dan untuk dapat quantum number yang berbeza, guys, as simple as magic happen. As simple as kita ubah satu benda je. Bawah. Dan kita akan dapat negatif
half. So macam mana nak dapat setiap elektron tu setiap elektron tu dapat quantum number yang berbeza? Senang je. When pair out the electron, alright, bila kita pair out the electron in opposite spin. Alright, bila kamu pair out, kamu mesti kena pair out in opposite spin. Quantum number kamu akan berbeza. Itu je apa yang Pauli cakap. Senang. Betul? Sangat senang. Okay? Apa yang diorang cakap tak jadi masalah. Alright? Apa yang diorang cakap tak jadi masalah. So, satu je, a few contoh je saya nak. Contoh, saya nak scandium 21. Saya nak SPDF notation dan juga saya nak orbital diagram. Quick one. Complete SPDF notation dan complete orbital diagram. Orbital diagram kena tunjuk kat skrin nanti. My throat is very bad. Saya tak berapa sihat ni. Saya nak pergi ambil air panas. Tunggu saya sat lah. Rasa macam nak demam, betul takut gila. Tak keluar mana pun, just tak tahu rasa macam tak sihat sangat. Dah. Aina, SPDF notation? 1s square. 1s2. 1s2. Okay, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Yep. Okay. So, sikit je tips sayang nak bagi. Sikit je. Bila kamu tulis 1s2, 2s2, 2p6, kamu nampak tak? Sampai 2p6 sebenarnya 10. 2, 6, 10. Sampai 3p6, tak sampai 4s2, sampai 3p6 sebenarnya 18. Nampak? Dan kalau dia sampai 4s2 adalah mark untuk 20. So, apa-apa yang lebih daripada 20, apa-apa yang lebih daripada 20 baru akan wujud 3D. Nampak? Okay. So, sampai 2p6 saya selalu fikir macam tu je. Bila sampai 2p6, 10. Sampai 4s2, 20. Okay. So, that is your SPDF notation. Kenapa Miss Wong bagi soalan ni? Satu je Miss Wong. Soalan ni lepas buat ni simpan tau. Kita nak guna nanti. Alright. Kita nak guna nanti. So, orbital diagram pula bila kamu lukis. Okay. Soalan bila minta orbital diagram, kamu mesti kena lukis penuh. Guna atau tak guna pun kena lukis penuh. So,
tak perlu lukis gila-gila hebat guna pembaris 90 darjah, 90 darjah, kotak tu kena square betul-betul sayang. Freehand je, lukis je. Alright, kemas, habis. So, kamu akan ada 1S label, kamu akan ada 2S label. Make sure antara kotak-kotak tu ada jarak. 2P6, 3 kotak bersambung. Look at the way saya lukis. Itu je. Alright, tak perlu susah. 2P6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu 3S, lukis, tak ada apa, standard. 3P pun sama. Okay, lukis, lepas tu bedakan dia. Itu je cara saya buat. Cuma satu je Miss Wong nak pesan kat sini, make sure kamu label. Dan bila kamu dah lukis, kamu nak sambung dengan 4S boleh, kamu nak sambung dengan 3D pun boleh. Tapi yang Miss Wong nak ingatkan kat sini, 4S penuh, so tak ada masalah. Masalah akan jatuh bila dia tak penuh. Bila dia adalah 3D1, soalan Miss Wong, lukis satu kotak ke lukis 5 kotak? 5. Alright? The moment kita kata 3D, sebab tu saya ajar lukis-lukis kotak ni dari awal hari tu last week. Sebab saya nak biasakan kamu. The moment kamu lukis 3D, sayang, guna ke, tak guna ke? Satu. Tak kisah. Alright? The moment kamu sama juga dengan P orbital. Guna ke, tak guna, we don't care. Alright? We don't care. What we care is, kalau 3P mesti 3 kotak, kalau 3D mesti 5 kotak. Berapa elektron nak letak macam mana, saya tak kisah. Tapi kena lengkap. Okay? Next, satu lagi. Tak apa, kita masuk soalan sikit. Nanti banyak lagi soalan saya nak tanya. Guna soalan ni. Saya nak maksimum elektron guna soalan ni. When L equals to 0, S equals to positive half. Guna soalan scandium 21. Danish? Nope, Danish. Senang je kan? L sama dengan kosong. S positive half. Senang. Guna soalan scandium Arisha, yes? Lagi? No, Haikal? No, Haikal? Yes, Sabrina? Good. Anis? Yes. Sarah, Farah, Aina, Zaini? Farah, yes. Good. Kenapa Danish? Yes, Zaini. Come on Danish, tell me. Kenapa jawapan kamu berubah? Tadi saya tengok kat 1S lah. Saya tak tengok yang 2S, 3S, 4S. Okay. Alright, good. Bila saya dah start bermain dengan elemen, soalan macam ni saya akan start tanya. Kalau kamu perasan, sebelum ni soalan-soalan yang ada syarat, saya kena mula dengan N berapa. Betul? Sebab kita tak tahu dia adalah apa. So, saya kena mula dengan syarat N sama dengan berapa. Tapi bila kita dah ada elemen, dan kita dah ada SPDF notation untuk elemen tersebut. Sebab kita ada bilangan proton, bilangan elektron. So, in this case sayang, kita boleh kira maksimum elektron ikut whatever syarat yang saya nak bagi. Dan syarat dia sekarang adalah L kosong. L kosong bermakna S orbital guys. Dan macam Danish kata, S orbital bukan N sama dengan 1. Sahaja. Saya tak ada N berapa kat sini. Betul, syarat N tak wujud. So bermakna L sama dengan kosong S orbital. Semua S orbital kita boleh tengok. Nampak? Dan another syarat adalah S positive half. Dari situ saya rasa nampak jelas kot. Kita ambil satu. Pandai sikit. Okay. Kalau saya nak tanya valence elektron melampau. Lampau. Tak apa. Nanti kita go one by one. Okay, tak apa. Yang tu lain sikit.
Okay, kita nak masuk exercise 2.3. Yang ni soalan satu ni saya nak ajar cara jawab. Saya takkan bincang semua. Saya akan ajar cara jawab. Okay. Sebab saya rasa soalan dia senang. Tapi bila budak jawab dalam exam kadang-kadang dia tak dapat markah penuh. So saya nak ajar cara jawab. Okay, especially untuk soalan first ni. Cara dia adalah kamu kena identify whether it's acceptable or not acceptable. Okay. Explain the mistake. Dan bila soalan keyword dia explain. Bila explain tu yang tak shock lah. Betul? So ada 3 benda kat sini. Kamu kena tengok sama ada dia yes or no. Kedua, kamu kena identify and explain the mistake. Ketiga, kamu kena draw. Okay, so ada 3 bahagian. So, bahagian pertama saya rasa tak ada masalah. Markah pertama definitely accept or unacceptable. Aina, accept or unacceptable? Unacceptable sebab apa? Cakap je bahasa Melayu betul. Sebab mesti same spin untuk all kotak. Kat siapa? Kat siapa? Sekarang salah berlaku kat mana? Bagi tahu dulu, sabar. Dekat 2P. Okay. So dekat 2P apa yang salah? Arah spin tu dia tak sama. Arah spin tu tak sama. So cara nak jawab, Aina, siapa yang cakap? Kamu guna rules atau prinsipal siapa untuk menentukan benda tu? Hans rule. So, markah. Weh, kat sini 4 markah. Soalan macam ni je. Soalan macam ni keluar exam, kenapa saya nak ajar cara jawab? Sebab saya tak nak kamu hilang 1 pun markah. Senang. So, Okay. of course the first mark, terima atau tak terima lah. Markah pertama saya rasa semua boleh dapat, tak terima. So, cari salah tu kat mana? The moment kamu dah jumpa salah sayang, highlight. Sama juga, kalau soalan macam ni ada 2 salah, kita akan bincang salah yang datang dulu. Salah yang daripada 1S tu dulu. Alright, yang dekat dulu lah macam biasa. So, unacceptable, salah berlaku kat 2P. Apa yang Aina cakap tadi betul sebab spin dia sekarang berbeza mengikut Hans rule. So, tulis unacceptable according to Hans rule. According to Hans rule. Tulis rules tu. Dan sayang, markah kedua, Hans rule. 1 markah dah. Alright, salah based on siapa? 1 markah dah. Okay, markah ketiga, because in a set of degenerate orbital, okay, in a set of degenerate orbital, electron must fill in singly first in the same spin. Sorry, must fill in singly first in every orbital. Tertinggal pula. Must fill in singly first in each orbital with the same spin. Okay. Look at cara saya jawab. Saya tak nak kamu explain more apa-apa. So, cara paling senang adalah guna balik ayat rules dia. Kalau kita kata Hans rule, kita tulis balik ayat Hans rule tu. Apa yang Hans rule cakap? In a set of degenerate orbital, electron must fill in singly first in each orbital with the same spin. Okay? Lepas tu, kamu alter dari situ. Kamu masukkan yang kita nak cerita sekarang 2P. So, kamu pun cakap, in the same set of degenerate orbitals, sekarang kat sini saya tunjuklah 2P. Okay? Electron must fill in singly first in each orbital with the same spin. Saya tak nak kamu buat guna ayat lain. Guna ayat yang sama tapi kamu mention siapa degenerate orbital tu. Kamu tambah kat situ je. Alright? Kamu tambah kat situ je. Nampak? Okay? So, dia akan jadi problem bila saya nak explain. Bila kamu nak explain, kamu start guna ayat mu apa-apa. Tak payah guna ayat mu apa weh. Guna ayat dia. Guna balik ayat dia. Okay? And then, markah keempat.
lukis balik. Lukis balik ni jadi problem. Selalunya bila budak lukis balik, dia akan lukis balik tak ikut soalan. Soalan bermula dengan 1s, 2s, 2p. So bila kamu lukis balik sayang, the correct orbital kena mula dengan 1s walaupun tak salah. Sama juga dengan 2s, kamu kena lukis balik dari 2s walaupun dia tak salah. And then your 2p kat sini, 3 kotak, 2 elektron tu sekarang nak susun balik macam mana? Semua cara kita terima. Ada orang yang akan lukis balik, dia tak nak ubah kotak dia. Dia hanya ubah macam ni. Betul? Terima. Tak ada masalah. Ada orang yang kata, teacher saya nak susun dia jadi elok balik, 2P saya nak letak dia dari kiri ke kanan. Boleh. Siapa yang nak susun balik, letak dari kiri ke kanan, boleh. Tak ada masalah, 2P. Okay? Ada orang yang kata, saya tak nak ubah ke atas. Alright? Ataupun saya bagi option ya sayang kat sini, pilih satu je. Jangan jawab semua. Yang ni saya ajar. So kat sini, dia kata saya tak nak jadikan dia atas. Saya nak jadikan dia bawah dan saya tukar had ni jadi bawah. Boleh. Tak ada masalah. Okay? Yang saya kisah kat sini dua benda. Benda pertama, yang tak salah kena ada. Mula dari situ. Betul? Kena ada. Yang kedua, perasan tak? Jumlah arrow tak berubah. Benda pertama saya nak pesan kat sini. Jumlah arrow, alright, bermakna jumlah elektron. Number of arrow melambangkan number of electron. So kat sini saya ada 2, 4, 6. Kita ada 6 elektron. Soalan Miss Wong. Kita buat tak apa-apa reaction kat sini? Kita tak buat reaction, betul? So boleh tak elektron hang keluar atau masuk? Apa yang kita main kat sini sayang? Satu benda je. Kita susun elektron. So bila kita susun elektron, Miss Wong nak ingatkan satu benda. Jumlah elektron kena kekal. Nampak? Soalan ni tak nampak. Nanti kita masuk soalan, ada soalan yang kamu akan nampak nanti. Okay? Soalan B kot. C ke B ke apa, tak ingat. Ada soalan yang kita akan nampak. Okay? Macam mana nak main tu. Soalan B. So, sama. Kita try jawab. Over here. Sarah, acceptable or unacceptable? Unacceptable. Unacceptable. Sarah, decide according to what rules or principle? Afbal principle. Alright. Kalau tadi saya tulis according, saya bagi ayat lain sikit lah. Kamu boleh guna disobey Afbal principle. Pun boleh. Okay? Miss, Yes. kalau violating Afbal principle, Oh boleh. Tu English band 10 tu. Boleh. Tak ada sebab masalah. tengok kat quiz hari tu. Boleh. Ayat proper boleh. Saya ajar English yang senang je. Alright. Kamu according to Afbal principle, based on Afbal principle, dia unacceptable. Ataupun dia disobey Afbal principle. Habis ya? Okay. Alright. Next, ketiga. Tulis balik ayat Afbal principle. Okay. So ayat Afbal principle kata apa? Electron must fully filled. Dia mesti memenuhi. Bukan isi ya. Dia kena fully filled. Alright. Dia kena memenuhi dengan penuh sepenuh-penuhnya. Must be fully filled. The lower energy orbital, comma. Sebab kalau sebelum ni kita tak ada soalan. Tapi hari ni lower energy orbital saya 2s. 2s saya pun pening. 1s. Alright. Lower energy orbital 1s before filling up higher energy orbital over here 2s and 2p. Nampak tak? Saya tak nak kamu buat ayat pening-pening dan tak perlu. Dan dengan kata lain sayang, hafal 3 ayat je. Apa yang Afbal cakap, apa yang Hans cakap, apa yang Pauli cakap. Dan guna ayat diorang. Bila explain tu, soalan-soalan macam ni dia memang akan minta explain. Dan bila explain tu kadang-kadang kita baca ayat tu, kita tahu budak tu faham tau. Tapi kita tak boleh bagi markah sebab keyword tu tak ada. Kamu tak boleh kata kamu kena isi 1s dulu. Kenapa kamu kena isi 1s dulu? Sebab perkataan ni. Lower energy orbital.
Alright, kenapa isi 1s? Sebab 1s adalah lower energy orbital. Kalau kamu tak guna ayat ni, budak selalu akan tulis macam ni. Kena isi 1s dulu. Must fill 1s first. Yang ni ayat kita biasa jumpa. Tapi tak dapat markah. Saya faham budak tu faham, tapi saya tak boleh bagi markah. Nampak? So, cara yang paling senang, tak payah buat ayat apa-apa. Guna balik ayat principle atau rules yang kita guna tu. Habis. Okay? Dan soalan Miss Wong kat sini. Kalau correct one kalau yang betul, the correct version, Miss Wong nak tanya the correct version, SPDF notation dia macam mana? Boleh tak siapa-siapa bagi SPDF notation untuk yang betul? 1S? 1s2, 2s2, 2p4. Thank you. Dan kenapa 2p4? Kenapa bukan 2p6? Bukan ada 6 kah? Bukan jadi tambah 2 je kah? Soalan saya, boleh ke tambah? Had ni selalu jadi problem. Had ni selalu jadi problem. Saya dah bagi tahu dah, kita hanya bermain dengan susun-susun elektron. Jumlah elektron kat sini 8. So, bila Dani susun balik, jumlah elektron yang Dani susun kena hanya 8. Kamu tak boleh tambah elektron. Elektron tak boleh masuk suka hati weh. Okay? Therefore, the correct orbital diagram yang kamu akan ada, the 1s over here akan jadi 2. The 2s akan pegang 2, of course. Tak ada masalah. The 2p over here, kena hanya ambil balance dia. Dan 2p dia standard, tinggal 4, 1, 2, 3, 4. Nampak trik dia? Okay? Tu trik dia. Soalan senang. Soalan kamu baca tu senang lah. Soalan macam ni tak ada masalah. Boleh jawab. Soalan macam ni 4 markah weh. Han rasa kalau keluar exam Han tak jawab, tak dapat full mark, tak rasa bersalah ke? Soalan senang. Betul? Okay? Tapi nak dapat full mark tu semua benda kena betul. Semua keyword tu kena ada. Make sense? Okay? So, acceptable, unacceptable tak ada isu. Yang tu Han memang jawab. Yes, no, dapat 1 markah dah. Rules tu kena mention. Rules apa yang dia disobey, principle apa yang dia disobey. Explain balik guna ayat dia. Dan bila yang betul, kena hati-hati satu benda je. Kena kira jumlah elektron yang dia ada kat awal. Elektron tu tak boleh berubah. Okay, tu je. Alright. So, pilih satu lagi. Soalan mana yang nak jawab? Kita pilih satu yang Pauli lah. Soalan mana Pauli? D. Okay, kita pilih D. Kita tengok cara explain tu lah. Alright. So D, again, unacceptable over here. Uzaini, unacceptable salah kat mana? Salah dekat 3S. Salah dekat 3S. Betul, kelas? Okay. Disobey siapa, Huzaini? Pauli exclusion principle. Alright. Pauli exclusion principle adalah nama penuh. Tak boleh skip satu huruf pun. Jangan nak kata satu perkataan. Maka penuh adalah Pauli exclusion principle. Okay. So, disobey Pauli exclusion principle. Miss Wan nak bagi ayat dia lah. Cara nak tulis, cara nak selitkan dia. So, explain dulu apa yang Pauli cakap. No 2 electron, okay, can have the same set of quantum number. Tulis dulu. Okay. Comma. Masuk kat 3S lah. Therefore, in 3S, okay, at 3S atas ni, electron must pair up in opposite spin. Tu je. Alright? Dan tiga-tiga prinsipal dan rules saya dah bagi ayat dia. So, soalan bawah-bawah nanti, siapa yang dah jawab, siapa yang jawab kurang tepat ataupun siapa yang dah jawab betul tu, teruskan. Siapa yang jawab kurang tepat, tak payah buat balik, apa maksud teacher, potong je lah, tulis kat tepi. Saya nak nampak correction tu. Okay? So, 4 markah. Setiap satu soalan 4 markah kecuali yang acceptable. Okay? Kecuali yang acceptable. Alright, boleh? So, for this one, kamu lukis balik yang betul. Macam biasa, kamu akan lukis balik yang betul. Dan bila kamu lukis balik yang betul, tolong satu benda je, lukis dari awal.
Kamu ada your 1s, kamu ada your 2s, kamu ada your 2p. Alright. Kamu ada your 3s. Lukis balik exactly the same. Dan kotak-kotak dia sayang, tak payahlah bagi masa gila-gila sayang. Janji saya nampak kemas, saya nampak kotak tu betul, okey lah. Alright, saya pun freehand je. Saya pun tak guna kotak apa. So, penuhkan. Alright, 2P penuhkan. Tak ada masalah. Okay, 3S. Had ni. Walaupun salah dia hanya berlaku pada 3S, tapi kamu still kena tunjuk dengan tepat. Make sense? Boleh? Okay. Saya rasa kalau Pauli exclusion principle dengan Hansrud, saya tak risau sangat bilangan elektron. Tapi saya cukup risau bila Afbau keluar, budak start Dia suka hati je lah, dia tambah elektron tu. Alright, dia lupa dunia dah elektron tu berapa. Dia tambah je, tak boleh. Had tu memang selalu budak salah. Okay, so kena hati-hati kat situ. Boleh? Alright. So, kalau okay, soalan lain tu betul kan? Tak ada masalah sangat. Soalan lain tu betul kan? Miss, Yes. dia possible ke kalau ada dua kesalahan dalam satu soalan? Ada. Possible. Pernah keluar. Tapi saya rasa soalan tu sebenarnya dia salah type. Possible. Tapi tengok markah soalan tu. Sebab saya dah explain. Lebih kurang macam ni, 4 markah. So kalau soalan tu soalan tu lebih daripada 4 markah, 6 markah. Bermakna dia nak kamu bincang 2 kesalahan, bincang dua-dua. Okay? Kalau tengok markah soalan tu, sebab tu setiap kali kita bagi soalan, bawah tu, kiri kanan tu kita ada bracket markah. Kamu kena tahu banyak mana kamu kena jawab lebih kurang. Janganlah benda yang 1 markah. Okay. Soalan macam ni pernah keluar dan jadi 1 markah je. Okay. So, pernah keluar dan jadi 2 markah je sebab dia hanya suruh state the mistake. So, dia tak suruh explain. Bila dia tak suruh explain, hang tak payah explain. Hang bagi tahu je, accept or unacceptable. Rules apa yang dia disobey. Habis. Tak perlu explain. Okay. So, berhati-hati. Alright. So, tapi biasanya explain lah. Biasanya memang explain lah. Okay. Soalan ni. Boleh jadi Harisha, tengok markah. Okay. Miss, Ya sayang. kalau acceptable macam mana? Acceptable je lah. Acceptable je. Apa-apa pun. Tak payah. Okay, acceptable je lah. Tak payah buat apa. 1 markah je lah. Okay. Boleh. Okay, soalan macam ni kalau keluar soalan-soalan senang sayang. Wajib score. Okay, boleh. Boleh move on? Kalau boleh move on, saya nak guna soalan-soalan yang ada ni untuk bincang sedikit benda. Yang di mana kita akan start guna ion. Okay, nampak dah soalan ada ion betul? Setakat ni, neutral ada masalah? Tak ada. Okay. So, neutral ni tak ada masalah. Kalau kat sini, perlu tak hafal dia ada berapa elektron? Soalan miswang. Tak. Tak perlu. Tak perlu dan jangan hafal. Sebab apa? Kita ada table yang dalam tu ada proton number dan kita ada atomic mass. Betul? Tak payah hafal. Neon. Neon adalah berapa? Tengok proton number dia berapa. Betul? Neon adalah 10 saya rasa. So, kenapa 10? Tengok jadual. Macam mana Miss Wong tahu 10? Miss Wong tak ingat tengok jadual. Tak payah hafal. Jangan bazir masa. Benda ni kamu akan rasa senang bila sebenarnya kamu tak hafal. Kamu kena hafal satu benda je. SPDF notation. 1s berapa elektron, 2s berapa elektron, 2p berapa elektron, yang tu kena hafal. Okay? Semua dah buat yang ni? Sebab yang ni kita akan guna banyak nanti. So, saya nak guna soalan yang acceptable tadi, soalan C. Tak saling pun tak apa, tengok je lah. Alright, tak payah selok pun tak apa. Untuk soalan ni, sebelum kita bergerak ke ion, kamu kena kenal satu benda yang kita panggil valence electron. Okay? Topik 3 minggu depan yang kita masuk pun kita akan bermain dengan benda ni. So, belajar betul-betul sebab minggu depan bila saya masuk Aina, saya akan tanya je. Okay? Saya tak ajar dah. So, untuk tahu dia adalah ion, cation atau anion, kita kena kenal satu benda which is valence electron. Dan untuk kenal valence electron, ada satu benda yang kamu kena tengok which is the last electron duduk kat orbital mana. Ni cara paling senang. Cara yang Miss Wong ajar ni adalah cara yang paling senang. Tak payah fikir banyak. Kamu pun isilah kat sini 1s2,
2s2, 2p3. Okay, ikut soalan ni. Betul. So, kamu isi elektron last adalah duduk kat p orbital. So, last elektron untuk kes ni adalah p orbital. Setuju? Dan kalau elektron last duduk pada p orbital, kalau elektron last duduk pada p orbital, valence elektron akan bersamaan dengan ns tambah np. Dan bila Miss Wong guna ns tambah np, bermakna n adalah n yang highest, n yang paling tinggi. So tengok soalan saya. Kita ada 1, n sama dengan 1, kita ada n sama dengan 2, betul sayang? So n yang paling tinggi kita obviously adalah 2s, 2p. Therefore, for the valence electron, your ns and np that we are taking count is your 2s, 2 plus 2p, 3. Agree? And the valence electron obviously is the total of the electron. So saya ada 2s2 and 2p3. Therefore, the total valence electron is 5. Setakat ni masalah. Boleh? Senang je. Okay, tak payah fikir banyak. Tapi satu lah. Kalau ni hang salah, hang bye-bye lah. Alright, kalau jumlah elektron hang salah dari awal, hang bye-bye lah. Okay, so kira yang tu betul. So you got the valence electron. Dan kalau Miss Wong tanya kat sini, what is the stable ion? Anybody want to try? What would be the stable ion? Stable ion tak boleh sebab kita tak tahu dia elemen apa. Sorry. What would be the stable charge? Anybody want to try? The most stable charge. -1. -1. Patricia? Sabrina? -3. Patricia, 3. So, kalau Three. stable charge, -3 or 3 negative? 3 negative. Charge. 3 negative. Thank you. O2 minus. Betul. O2 minus. Betul. Al3 plus. Nampak? Charge. Okay. Ingat soalan saya charge. So 3 minus. Kenapa 3 minus? Anybody? Untuk jadikan 8 elektron. Kenapa nak jadikan 8 sayang? Untuk jadikan oktat. Kenapa kita nak terima ion atau kita nak buang ion? Kenapa cat ion wujud? Kenapa anion wujud? Kenapa tak duduk je diam-diam macam tu? Kenapa benda tu nak jadi ion? Kenapa nak susahkan hidup kita, Miss Wong? Satu je. Dia nak jadi ion sebab dia nak lebih stabil. Dan satu je cara nak jadi lebih stabil. Capai oktat. Dan nak capai oktat adalah 8 elektron. Betul? Saya rasa semua selesa kot dengan perkataan oktat ni. Agree? So saya fikir logik. Valence elektron kita sekarang 5. Valence elektron kita 5. Fikir logik macam tu je. Saya nak buang 5 atau saya nak terima 3 untuk capai oktat. Buang kena buang 5 orang. Terima 3 je. Of course saya terima. Betul? So daripada 5, saya akan terima. We add in 3 elektron. And bila tambah elektron, charge dia mesti negatif. Nampak? Setakat ni boleh? Happy with that? Okay? Boleh Kalau boleh, bergerak kepada soalan 2 kamu. Alright, sepatutnya semua dah tulis apa benda kita panggil tu? SPDF notation lah sebab soalan dah minta SPDF notation dengan orbital diagram. So SPDF notation dengan orbital diagram tu, saya bincang pun hampa mengantuk je baca jawapan kat saya. So kita guna benda yang kamu dah ada ni dan saya nak tanya soalan lain. Make sure SPDF notation dan orbital diagram kamu betul untuk siapa yang dah buat. Satu je Miss Wong nak pesan. Untuk yang dah buat, just one little thing which is saya nak crop pun dia tak nak bagi kau. Okay. Sabar salah. Nak bagi besar sikit. Okay. Alright. So, untuk soalan ni, siapa yang buat orbital diagram tu check balik Make sure orbital diagram kamu semua lengkap, elektron semua betul. Yang tu saya nak tanda je.
Okay. Bincang kat sini kamu tak nampak. Kamu salin je jawapan saya. So, saya nak guna benda ni. Okay, saya nak guna A, B, C, D kamu. Kita mula dengan A. Neon kamu, SPDF notation? Huzaini? 1S2, Sambung. 2S2, 2P6. So, kita kat sini, konsep kita sekarang ada dua. Benda yang kita nak cari adalah valence electron. Kita nak cari stable charge. So, Huzaini, valence electron? 8. 6 or 8? 8. 8. Kita ambil total dari 2. 2s2 dengan 2p6. Betul, kelas? 2P6, ya. Alright, so valence electron kita 8. Setuju? Sayang, ingat ya, sebelum valence electron, tolong saya ajar cara senang dah. Sebelum valence electron, okay, nak tahu valence electron, kamu kena tahu satu benda je. Last electron duduk mana? Last electron kalau duduk kat p orbital, alright, valence electron bermakna kita akan ambil Ns tambah Np. Yang tu adalah orang kata formula lah. Okay? So kalau valence electron kita 8, Zaini, dia akan donate apa-apa tak? Dia akan jadi charge apa-apa tak? Tak. Tak, sebab tu neon kamu stabil. Okay? So B, Arisha, nitrogen, SPDF notation? 1s2, 2s2, 2p3. 2p3. Dan sayang, disebabkan elektron last sekarang duduk kat p orbital. Elektron last duduk kat p orbital. So Harisha, valence electron adalah? Ada 5. Ada 5 yang kita ambil dari? 2s2 dengan 2p3. Valence electron kita ambil daripada 2s2, 2p3, therefore valence electron adalah 5. Kalau valence electron 5, stable charge, Harisha? Positive. 2 negative. 3 negative. Kiraan kita sehingga 8 je, boy. 8 dengan 5. Nak lebih jarak dia berapa? Hampir tadi. Kau tak boleh. Kira guna jari. Mana tunjuk jari. 8. Dah ada 5. So 3 lagi, boy. 3 lagi. Apa lagi aku nak buat dengan abah? Stable charge? 3 negative. 3 minus. 7 kelas. Dengan kata lain, kalau, okay, tak apa. Kita masuk soalan FC pula. C. Aisyah, saya ada fluorine. SPDF notation? 1s2, 2s2, 2p5. So, valence electron, Aisyah? Sarah? 7. 7 yang kita ambil dari? 2s2, 2p5. 2s2, 2p5, valence electron kita 7. Saya nak ubah sikit soalan saya. Tadi saya tanya stable charge. Sekarang saya nak tanya stable ion. Rasa-rasa jawapan dia macam mana? F negatif. F negatif. Nampak? Soalan, balik kepada soalan. Saya ajar kat sini kira kita bincang ni benda yang kamu akan jumpa kat Camfran. Ingat benda ni. Soalan minta charge bermakna jawapan dia patut macam mana. Kalau soalan minta stable ion, jawapan dia patut macam mana. Tapi sebenarnya sayang, konsep yang sama je. Betul? Cari valence electron, tengok elektron last duduk mana, cari valence electron, and then kita nak jadikan dia octet. Itu je konsep dia. Banyak mana kamu nak terima, banyak mana kamu nak buang, satu je sebab saya nak stabil. Okay? Haikal? Soalan E. Saufa? Saya buat sampai D je. Tak ada. Saufa. Sulfur je. Sulfur 16. 1s2. 2s2. 2p6. 3s2. 3p4. Budak pandai. Pandai je. Semua pandai. Kan? Tapi malas sang tu aku tak tahu nak cakap. Valence electron sayang? Elektron 2 tambah 4, 6. Dari? Yang ambil dari?
dari 3S dengan 3P4. 3S2 3s2, 3p4. Kamu kena tahu valence electron datang dari mana. This will make your life easier. A lot easier. Okay, so valence electron kat sini 6 dan saya nak stable ion. Okay? S2 negatif. Thank you. Nampak? Senang? Okay. So, Danish, rasa-rasa oksigen? Oksigen. Yes. Oksigen 6 elektron. Di 1s2, 1s2. 2s2 dengan 2p4. Perfect. Alright. Dan valence electron dia? Elektron dia ada dapat daripada 2s2 dengan 2p4 dapat 6 valence elektron. So, stable ion dia? Stable ion dia 6 cos O2 minus. O2 minus. Kelas 7. Okay. Setakat ni, Sono, happy? Senang? Okay. So, kita ada masalah kedua pula. Sebab sekarang kita ada 3 jenis orbital. Kita ada S orbital, P orbital, D orbital. Yang Miss Wong bincang sekarang hanya adalah kalau elektron last duduk kat P orbital. Betul? Apa jadi kalau elektron last duduk pada S orbital? So, contoh, saya nak guna contoh yang ada dalam soalan kamu. Siapa yang dah jawab tu, saya ada magnesium dengan potassium. So, let's say we start with magnesium. Okay, saya ada D soalan tadi, magnesium. So, magnesium, Anis, SPDF? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 3s2, setuju kelas? Alright. Dan kita dah nampak sekarang elektron last duduk kat S orbital. So, tips kedua. Formula nak cari valence electron when the last electron is in S orbital. Bila last electron duduk dalam S orbital, valence electron akan hanya ambil kira NS sahaja. Yang di mana N tu mesti N tertinggi. Alright, macam biasa. N forever N tertinggi. Okay. So, kita tengok kat sini sayang. Anis. According to your SPDF notation for magnesium, rasa-rasa valence electron magnesium duduk kat mana dan berapa? Duduk dekat 3s2, 2. 3s2. Dan valence electron kita 2. Setuju kelas? Okay. Dan kalau dah selesai valence electron, kita balik kepada oktat. Fikir logik. Oktat 8. Oktat 8 kena tunjuk jari. Saya Harisha tak nampak. Kena tunjuk jari. So, kalau sekarang valence electron oktat saya 8, saya ada 2 je. So, nak buang 2 atau nak terima 6? Yang senang. Rasa-rasa? Nak buang ke nak terima? Buang. Buang. Therefore, bila kita buang, kamu akan kata the stable ion, alright, akan jadi Mg2+. Mg2+ bermakna kita remove 2 elektron. Baru dia jadi 2 positif, betul? Dan, benda baru sikit. Bukan benda baru lah, benda sambung. Setiap kali kita buat, kena ada benda baru kan? Saya boring dah. Okay, Harisha dah mengantuk dah. So, sambung. Masih nak SPDF notation, tapi Miss Wong nak SPDF notation untuk Mg2+. Harisha. Kalau Miss Wong nak SPDF notation untuk Mg2+, dia patut bermula dari 1s2, 2s2, 2p6. ada 3S tak? Tak ada. Tak ada. Sebelum kita sambung, guys. Nampak beza? Exercise 2.3.2 nanti. Kamu akan banyak jumpa benda ni. So, bila dia adalah neutral, bermakna elektron sama dengan proton. Jumlah yang lengkap. Bila dia jadi ion, kamu sama ada buang atau terima. Selesai had tu? Lepas selesai had tu, satu je. Bila kita dah remove elektron, kenapa Miss Wong kata dia akan capai oktat? Nampak tak oktatnya? Nampak?
So walaupun kita buang, sebab kalau tadi tambah, kamu akan nampak dengan jelas tau sebenarnya. Kalau tambah, katakan ion akan jadi S2 minus. So S2 minus, the SPDF notation akan jelas. Kenapa kat sini saya tak tunjuk? 3S2, kita akan dapat 3P6. Kita tambah 2 elektron. Betul? So beza dia adalah pada 3P4 dengan 3P6. Tapi kita fokus pada entire valence electron. So daripada 6 valence electron, dia akan jadi oktat 8. Setuju? Hak tambah saya tak risau. Hak tambah memang hang tambah je lah. Ada tadi berhenti kat mana, hang sambung lah tambah, betul? Tapi dia akan jadi problem bila kita buang. Alright? So bila kita buang kat sini 3S, bila kamu jadi ion, kamu akan berhenti pada 2P6 seperti Harisha bagi, and that is the so-called octet yang kamu nak. Okay? Boleh? Nampak? Perfect. So, next. Kita ada satu lagi. Potassium. Potassium kat sini. Farah? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. 3P6 tak muat pula. 4S1. Dan valence electron? Valence electron dia 4S1. 4S1. So, So 1 electron. okay. So, SPDF notation untuk K positive. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nampak kelas? Octet sekali lagi. Nampak? Setakat ni. So, no? Okay. So, kita dah belajar dua. Yang paling senang. Formation of ion yang paling senang. Saya tak masuk lagi tapi nak guna soalan-soalan tadi untuk bincang. Okay. So, formation of ion ada dua. Cation. Dan cation yang kita dah jumpa untuk remove electron dan cation bermakna positive charge adalah apabila last electron in s orbital. Dalam exam pun sama. Benda ni senang. Semua orang tahu benda ni senang. Dia jadi susah sebab hang malas nak tulis. And look at the way that I write. Saya akan label, saya akan tanya balik diri saya. Last electron saya duduk mana? So, valence electron saya berapa? Saya nak buang atau saya nak terima? Baru kamu tulis balik charge dia. Benda ni kalau kamu ikut flow, benda ni tak sampai seminit weh. Tapi jawapan bawah garanti betul. Tapi hampa degil. Cara hampa buat, nak dapat terus soalan minta stable ion. Han nak tulis terus mg adalah berapa charge. Han nak dapat terus benda ni. Hak tu susah. Alright? Hak tu susah lah. Setiap kali kalau kamu nak dapat ion, satu je Miss Wan nak pesan. Nak dapat ion, kena tahu neutral berapa. Sama juga soalan 2.3.2 tadi. Kamu akan buat soalan pertama, dia minta the stable ion and the SPDF notation, kalau tak silap saya. Dan dia mesti akan minta neutral. Walaupun dia tak minta, kamu mesti kena mula dengan neutral. Tengok semua soalan yang kita bincang. Semua ni, Miss Wan mula dengan neutral. Miss Wan mula dengan neutral. Kalau kamu tak ada neutral, kamu tak tahu valence electron kamu berapa, banyak mana kamu nak terima atau nak buang. Nampak? So, jangan tertipu dengan soalan. Soalan minta ion. Betul, soalan minta ion. Sila mula dengan neutral. So, untuk cation yang kita dah belajar, cari last electron must be in the s orbital in neutral atom. Alright, saya nak highlight sikit. In neutral atom. So, lepas in neutral atom, kita dah jumpa valence last electron dia. Kita tahu valence electron adalah yang duduk dalam NS. So, the next step adalah kamu nak capai octet. So, kamu akan tahu charge dia berapa. Setuju hak ni? Untuk cation lah. So, untuk anion yang kita dah belajar, anion adalah negative charge. Untuk anion yang kita dah belajar, adalah last electron in p orbital. Again, bila kita tengok last electron in p orbital atau s orbital, mesti adalah neutral atom. Jangan salah hatu. Jangan tengok ke ion. Yang tu tak tepat. Okay? Mesti tengok pada neutral atom, tentukan valence electron. Dan valence electron untuk yang p orbital mesti adalah ns tambah np. Make sense? Setakat ni, setuju? Back to the same thing, kita nak capai octet. So the next thing, problem arise bila last electron duduk kat d orbital. Apa jadi bila last electron duduk kat d orbital? Rasa-rasa valence electron dia siapa?
Anybody? Kalau last electron duduk kat d orbital. Tak ada idea? 3D plus 4s. Valence electron akan jadi 3d plus 4s. 3D plus 4s boleh, 4s plus 3D boleh, samalah sebab budak akan kata teacher bukan 4s patut datang dulu ke? Ya. 4s plus 3D, samalah. Okay. So, contoh kita guna titanium. Titanium 22 kalau tak silap saya, betul ke? Kan? Titanium 22 kalau tak silap Miss Wong. Tulis SPDF notation, tentukan valence electron. Sabrina adik hang akan jadi pandai kimia lepas ni. It's okay. Buat je. Siang kamu. Tak payah cari ion dulu. Sabar Sat. Dah. Akan? SPDF notation untuk titanium? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Thank you. Setuju kah? Semua setuju? Okay. Ada masalah dengan Hans Ru, Pauli semua? Tak ada? Satu senang, so saya tak tunjuk dah orbital diagram. Kita stick with this only. Okay? So kalau okay, kita sambung terus kepada valence electron. Valence electron kita kat sini adalah 4s tambah 3d. So 4s kita berapa? 4s kita 2. 3d kita 2. So valence electron kita kat sini 4. Betul? Kat sini benda lain sikit. Alright? Kat sini benda lain sikit. Dia boleh jadi ion macam-macam. Okay? Dia boleh jadi ion macam-macam. Dan kita takkan hanya tengok pada oktat. Kita takkan tengok hanya pada oktat. Cuma kat sini, dia boleh jadi multiple charge. Benda-benda yang duduk pada d orbital, kalau kamu ingat dalam periodic table, kuliah dah masuk topik 3 kan? Okay? Kalau kamu ingat, d orbital adalah orang yang duduk kat sini. Pacik ni. Betul. So, orang yang duduk kat sini, dia ada satu speciality. Dia boleh ada different oxidation number. Contoh, copper boleh jadi positif 1, copper boleh jadi 2, positif. Betul. Contoh lagi, manganese. Manganese boleh jadi 2+, manganese boleh jadi 4+, manganese boleh jadi 7+. Sebab dia melibatkan d orbital. Dia boleh ada macam-macam charge. So kat sini, titanium, macam mana kita nak tentukan charge dia, Miss Wong? Senang je. Benda pertama yang kamu kena tahu adalah, bila melibatkan 3D dengan 4S, kita nak buang elektron. Selalunya yang berlaku adalah buang elektron lah. Kalau kita nak buang elektron, kita nak buang elektron dari mana dulu? Kenapa Miss Wong nak cerita yang buang elektron? Sebab kalau tambah, dia tak jadi isu. Tambah saya tak pernah risau. Kamu berhenti kat 3D2, betul? Nak tambah elektron, sambung je lah kat 3D3, betul? Alright, tambah elektron saya tak pernah risau. Tambah, hang sambung. Macam kat mana hang berhenti, hang sambung lah tambah. Tapi bila nak buang tu jadi isu. So, bila valence electron adalah 4s dengan 3d, next question for you. If we want to remove electron. Alright, remove electron bermakna saya nak jadi cation ion lah. If we want to remove electron, soalan ni Song, kita akan buang dari mana dulu? 4S. Danish kata 4s, ada orang kata 3D? 4s or 3D? 50-50. Danish kata 4s. Everybody? Sabrina? 4s. 4s. Lagi? Zaini? 4S. Anis? 4S. Ada orang nak cakap 3D ke? Tak ada. Sabrina nak cakap 3D tu.
when we remove electron, ladies and gentlemen, you must remove from 4s first. Okay. Reason dia nak lukis sikit. 3D dengan 4S. 3D duduk pada petala ketiga, 4S duduk petala keempat. Walaupun tenaga untuk orbital tu rendah, tetapi dia duduk paling jauh. Dan bila kita cerita nak remove elektron, Sabrina, whenever kita nak cerita remove elektron bermakna, kita nak buang yang duduk paling jauh dululah. Sebab yang duduk paling jauh akan ada daya tarikan daripada nukleus yang paling lemah. Paling senang nak buang dengan kata lain. Betul? So, kalau kita nak buang elektron, guys, if you want to remove elektron yang melibatkan 4s dengan 3D, orang lain saya tak kisah. Tapi bila dia melibatkan 4s dengan 3D, you must remove from the 4s first. So, katakanlah, sebab Miss Wan bagi tahu dalam ni ada macam-macam charge, betul? Kalau saya nak SPDF notation untuk titanium 2 positive. Okay? So, daripada titanium nak jadi titanium 2 positive, Sabrina, buang berapa elektron? 2. Dan kalau buang 2 elektron, rasa-rasa SPDF notation untuk titanium 2 plus berapa? 4s2, 2s2, 2p6, 3s2, 346, 3d2. 3d2. Guys, nampak beza? Nampak beza? Okay? Alright. So, rasa-rasa. Banyak sangat rasanya. Yang ni nak ajar ni sebenarnya topik 3 ni. Tapi nak ajar juga. Sebab nanti minggu depan memang guna balik. Memang kena guna balik dia pun. Memang kena buat macam ni pun. Tak ada cara lain pun. So, kalau sekarang Miss Wang kata titanium 2 plus. Rasa-rasa titanium boleh ada charge apa lagi? Anybody? Selain daripada titanium 2 plus, rasa-rasa titanium boleh ada charge berapa lagi? 3 4 dengan plus. 3 atau 4? 3 plus. 3 plus. 1 plus. 1 plus. 1 plus buang 1 je, logik tak? Valence elektron saya 4. Sekarang saya dah buang daripada 2. So rasa-rasa satu lagi? 4 plus. 4 plus. Titanium next akan jadi 4 plus. 2 plus, dia jadi 2 plus sebab kita remove dari 4S. Betul? So dia jadi 4 plus, kenapa dia jadi 4 plus? Sebab kita remove semua valence electron. Nampak? Nampak? Soalan macam ni, soalan d orbital ni, alright, bila dia melibatkan d orbital, biasanya soalan dia akan bagi tahu dah dia nak charge berapa. Biasanya. Sebab dia boleh jadi macam-macam charge. Dia tak macam soalan tadi. Nampak tak beza? Kenapa saya bincang P dulu, kenapa saya bincang S dulu? Alright, saya mula dengan P sebab P tak pernah jadi isu. Dia akan tambah elektron. Bila yang tambah-tambah elektron tu saya tak risau. Han tambah je lah, berhenti kat 2P. Han tambah je lah 2P tu, sambung bla 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 bla. Okay? Lepas tu kita bergerak kepada S orbital yang di mana kamu kena buang elektron. So kamu kena buang daripada 3S lah. So elektron kamu kena berkurang. Dia akan jadi problem bila kat D orbital sebab dia ada melibatkan valence elektron 2 orang. 4S dengan 3D. Dan jadi problem lagi besar bila kamu nak buang elektron tu, kamu kena buang daripada 4S dulu. Okay? Seperti apa yang Sabrina bagi kat sini. Boleh sayang? Is that too heavy or what? Okay? Alright? Are we still together? Boleh? Good. Question? Tak ada? Next question. Tak ada soalan ni so. Next, kita nak buat zinc. Saya nak guna logam yang kamu selalu jumpa. Tadi guna titanium, sekarang saya nak guna zinc. Zinc kalau tak silap Miss Wong 30. Tulis. Proton number jangan hafal lah sayang. Saya pun bukan saya hafal. Saya just kalau saya dah buat selalu saya ingat lah. Dalam exam tak payah hafal, tolonglah. Tak payah hafal.
Tengok je jadual tu betul-betul. Orang dah bagi dah. Ada yang guna periodic table lagi kah? Semua orang guna jadual tu tak? Tolong jangan guna periodic table ya. Tentukan sampai balance elektron dulu. Boleh cuba? Saya nak zinc, semua orang tahu zinc sebenarnya pegang satu charge kalau perasan. Dan saya nak kamu tengok charge tu adalah berapa. Zinc selalu pegang satu charge ya? Cuba. Two plus. Huzaini say 2 plus. Yang lain setuju? 2 plus kita buang dari mana? Fs. Sorry? Buang 2 elektron daripada Fs. Fs? FF. 4s. I'm like, dah lah. Habis sekolah mana? Alright, SPDF notation, I don't think any problem after so many repetition and everybody give me the correct sequence. So, saya rasa tak ada isu kat situ dan we have 10 already bila kita sampai 2P6. Macam saya cakap, bila 30, kamu roughly tahu dah kamu patut sampai mana. So, kita sambung dengan 3S2, 3P6 and then kita ada 4S2 kat sini dah 20. 20 dan kita ada 30, so dia adalah 3D 10. And Huzaini, valence electron? 2. Nampak ni? 2. Valence electron? 12. 12 yang kita ambil dari? 4s2 3d10. So, valence electron akan jadi 12 kat situ. Setuju? Dan kenapa zinc selalu yang kita jumpa zinc adalah 2 plus sebab kita hanya buang daripada 4s. Sebab 3D10 sangat stabil. Yang ni kita akan tengok nanti di jam hari Jumaat nanti. Your anomalous kita akan belajar kenapa 3D10 tu sangat stabil. Okay? So over there, kamu akan dapat zinc 2 plus. Where the zinc 2 plus akan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 yang di mana kita buang 4s tinggal 3d10. Setuju? Nampak ke setakat ni? Boleh? Senang? Okay. So, saya ada 3 bukan formula sayang. Dia bukan formula apa. Cuma, dia sebenarnya ada reason-reason dia lah. Cerita-cerita nak tentukan valence elektron tu panjang lah. Malas nak cerita. So, saya ajar cara yang sangat-sangat senang. Tapi dia mesti kena berdasarkan SPDF notation. Dan SPDF notation mesti kena berdasarkan proton number. Untuk saya senang. Sebab apa? Tak payah hafal apa weh. Betul? Proton number dah ada kat jadual. Tulis je. Tak payah hafal apa pun. Alright, periodic table boleh buang lah dalam sampah. Tak payah hafal. Cuma kamu kena tengok lepas kamu dah tulis SPDF notation untuk neutral atom. Bear that in mind, semua kita mula dengan neutral atom. Bila kita mula dengan neutral atom, kita akan tengok last electron duduk mana. Last electron kalau duduk s orbital, valence electron adalah orang yang duduk kat ns. Betul? Kalau neutral and last electron duduk pada p orbital. Valence electron adalah orang yang duduk pada ns plus np. Nampak? Senang. Okay, kalau kamu jumpa cara yang lagi senang, boleh bagi tahulah. Dan saya tak jumpa cara yang paling senang dah. Inilah cara yang saya guna dari saya student sampai sekarang. And I think it's the easiest. Okay, and kalau last electron kamu duduk kat d orbital, valence electron akan jadi 3d plus 4s. Senang. Dan dari valence electron itulah kamu boleh tentukan ion apa yang kita akan jadi and whatsoever. Selalunya, saya guna selalunya kalau s orbital, dia memang akan jadi cation
Dan kalau cation bermakna kita akan remove electron from NS lah. Okay. Kalau dia adalah p orbital, selalunya dia akan jadi n ion. Selalu, bukan sentiasa. Most of the time. Yang ni sebenarnya boleh jadi cation, boleh jadi n ion. Dua-dua boleh. Sangat depends pada valence elektron kamu berapa, kita nak capai octet. Kalau n ion tak pernah jadi masalah, tambah elektron. Add electron into np lah. Sambung je lah, kita berhenti kat p kan. Sambung je lah kat p tu. Betul? Kalau remove electron, kalau cation kita nak remove electron. Kita sama, kita akan remove dari yang jauh. So kalau remove electron pun kita akan remove daripada NP. Okay, kita akan remove daripada NP. Kita tambah pun kita tambahkan NP, kita buang pun kita buang NP punya dulu. Okay, yang ni biasanya kalau d orbital so far memang kita buang. Dia akan jadi cation yang di mana kita akan remove electron. Dan kat sini kena hati-hati sebab kita kena remove 4s dan 3d. Is the summary okay? This is basically the huge conclusion. Alright? Boleh? Kalau boleh, sikit je nak ingatkan soalan-soalan ni buat sebab soalan-soalan ni akan start melibatkan ion. Okay? So, tips a bit. Soalan minta untuk ion. Soalan depan dia bagi tahu dah. Dia dan ion, dia dan ion, dia dan ion. Soalan bawah dia minta ion je. Ni sebenarnya trick weh. Saya delete yang depan tu. So boleh tak tulis yang ion terus? Boleh tak tulis terus Ca2 plus tu apa? Tak. Kita kena mula dengan neutral. Inilah level soalan exam akan bagi. Dia minta ion. Ataupun dia bagi pasal ion. Tapi kita tak boleh kira based on that. Kita kena kira based on neutral. Nampak? Okay? Miss, Yes. kalau kita kira sesat number of electron, contoh untuk Ca, Sebab buang tu, okay, bila tambah, bila buang elektron dia tak semestinya macam tu. Especially bila dia melibatkan d orbital sayang. Tak boleh. Saya tunjuk contoh satu lah. Kita tunjuk contoh satu. Zinc ni. Okay. Cara Harisha, apa maksud Harisha? Harisha tengok Apa maksud Harisha adalah, kita tahu zinc sekarang soalan bagi tahu 2+. Okay, soalan minta 2+. Betul Harisha? So kita tahu zinc neutral 30 elektron. So zinc 2+, Harisha kata 28 elektron sebab saya buang 2. Setuju Harisha? Cara Harisha. Dan saya tunjuk kenapa salah. So Harisha pun ambil lah 28 elektron ni untuk susun. Zinc 2+, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Menjawab soalan? Sama ke Harisha? Nampak tak kenapa salah? Alright. So, boleh tak? Okay. Sebab tu kita tak boleh buat cara ni. Dan kenapa saya tak ajar cara ni dari awal? Sebab kalau boleh, kalau budak tak tanya, saya tak nak tunjuk pun. Saya bila saya tunjuk, dia start ada manusia yang saya kata jangan buat tu lah, dia akan start hantarlah panggil hampa kan. Alright. So, sebab Harisha dah tanya, bermakna saya rasa Harisha dah buat cara tu. So, saya nak tunjuk kenapa tak boleh sayang. Nampak tak? Sepatutnya kalau zinc 2+, elektron kamu patut adalah 3p6, 3d10. Nampak tak kalau kamu buat cara tu, dia jadi apa? Sebab tu saya tak ajar. Dan bila saya tak ajar tu bermakna kita tak guna langsung cara ni. The only way yang kita guna adalah neutral SPDF. Neutral SPDF, tengok valence elektron, buang atau tambah ke mana. Baru tulis SPDF untuk ion. That is the only way. Tak ada cara lain. Is that clear? Setuju ke Harisha? Okay. Kalau kelas yang tak ada siapa tanya, saya memang tak tunjuk pun. Saya tak tunjuk langsung sebab bila saya start tunjuk tu, dia rasa benda tu senang. Betul Harisha?
Kenapa nak buat 2 kali? Tulis sekali je lah. Sayang, saya pemalas. Kalau ada benda yang senang, saya ajar dah. Kalau saya tak ajar cara tu, bermakna hang tak payah lah. Okay? Sama ada cara tu salah ataupun cara tu tak dapat markah kalau saya tak ajar cara tu. Okay? So, tak payah lah. Okay? So, I think semua cara adalah, semua soalan yang paling senang melibatkan ion masih balik kepada neutral. Cari valence elektron, jadi ion. Okay? Dan tak bazir masa mana pun. Hang nak tulis SPDF notation kalau dah pandai tu 10 saat je weh. Masak Maggi tak done, pergi toilet tak done, kunci pintu hang dah siap dah SPDF notation. Betul? Alright, so tak payah rasa susah sangat lah. Okay, saya tak rasa benda tu susah pun. Cuma kat sini semua tak ada masalah. Saya nak tengok satu soalan. Buatlah soalan-soalan ni, buat. Miss. Ya. Yang kan yang ion yang tadi tu kan, memang dia kena tolak atau tambah satu-satu je ke atau boleh terus buat? Ni. Ya kot. Yang tadi tu yang Tadi tu banyak gila weh, 2 jam dah kelas kita. Yang mana? Zinc? yang 2.3.2 tu. Aha, yang ni? Hak ni yang memang dia kena tolak atau tambah satu-satu je ke atau boleh terus macam tolak Boleh terus luar? tolak luar lah, ikut charge dia lah. Okay. Alright, yang tu boleh terus lah. Okay, boleh terus. Tapi mesti kena ada neutral. Okay, mesti kena ada neutral. Untuk soalan Nuzani, yang ni tak boleh lah sebab dia memang minta sorang-sorang. So, kena tulis yang satu-satu lah. Okay, kena tunjuk lah beza dia. Yang saya nak tunjuk, yang ni. Yang ni cuba. Dan tip saya satu je. Dia bagi ion. Dia minta semua benda atom. Okay. So, hari Jumaat, kita akan bincang semua soalan ni sebab saya rasa dah settle dah. Semua benda dah settle dah. Anomalous tu pun senang. Anomalous tu saya tak ajar, hang tengok video pun boleh faham. Anomalous tu senang. Tapi saya akan ajar lah. So, hari Jumaat nanti kita akan bincang semua soalan ni. Dan, the next thing yang kita akan move on untuk hari Jumaat adalah, sekarang saya bagi neutral. Kita cari ion. Senang. Betul? Jadi, ikut flow je. Neutral dia berapa, kita buang atau kita tambah. Hari Jumaat nanti, kita akan ada soalan yang di mana saya bagi ion. Like this. Saya mula dengan ion sama ada cation atau anion. Soalan saya kat bawah, semua tanya pasal atom. Okay? So, otak kamu kena, before that, kamu kena pandai dulu. Nak tentukan valence elektron, buang kat mana, tambah kat mana, hak tu kena pandai dulu. Baru kamu boleh buat yang terbalik. Okay? Bagi pandai hak yang ni dulu. Boleh? Okay? So, siapkan soalan 2 point exercise ni. Exercise 1 tadi senang je buat. Yang ni lah, yang ni mungkin kamu kena fikir sikit lah. Alright, cuba buat yang ni semua. Dan kita akan bincang hari Jumaat. Okay? Question? Alright. And Aina, soalan hari Jumaat semua yang pasal maksimum elektron, Aina kena jawab. Okay? Tengok balik video-video tu, Aina. Alright. Sebab yang lain, majority boleh jawab. Haikal yang penting hari tu. Alright? Well done, boys. Thank you. Have a good day and I'll see you on Friday. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Tengok balik Aina.